Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang masih setia bersama dengan Keluarga Talk. Dan istimewanya Keluarga Talk pada hari ini dibawakan khas oleh SSPN dan kita bersara secara langsung daripada Hotel Marriott Putrajaya. Dan istimewa lagi hari ini, kita bukan saja ada penonton serta follower Keluarga Magazine, tapi hari ini kita ada tetamu VIP secara virtual bersama-sama kita, iaitu seramai 100 orang yang mereka sebelum ini telah pun mendaftar. Dan hari ini mereka akan menjadi penonton VIP sepanjang kita bersiaran dan memeriahkan Keluarga Talk pada kali ini. Dan saya nak bercerita tentang apakah tajuk kita pada hari ini. Kalau tadi saya dah sebut berkaitan dengan SSPN dan kita punya Keluarga Talk pada hari ini dibawakan khas oleh SSPN dan tajuknya adalah Nak Menabung Asyik Tak Jadi dan kaedah terbaik buat simpanan. Dan siapa tahu kat sini apa kita punya tagline untuk SSPN? Senang. Simpan, 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 jaminan masa depan. Ingat simpan, simpan, simpan. Jangan menyesal di kemudian hari nanti. Okey, insya-Allah. Dan pastinya kita hari ini nak pesan kepada ibu bapa sebab kita fokus pada anak-anak. Kebanyakannya kita akan risau bila anak-anak semakin membesar dan kita akan sedar bila anak masuk sekolah. Mula sekolah preschool, masuk ke sekolah rendah dan makin risau bila nak sambung ke selepas SPM, kan, pelajaran yang lebih penting lagi untuk masa depan anak-anak. Jadi jangan risau, hari ini kita akan guide anda untuk anda plan macam mana kewangan anda yang terbaik, insya-Allah. Okey, istimewanya hari ini saya nak bagi tahu sekali lagi, ibu ayah yang buat simpanan untuk anak akan dapat pelepasan taksiran cukai sehingga RM8,000 setahun. Banyak tahu manfaat dia. Ini baru satu saya sebut. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, kalau tak sabar kan, anda boleh terus layari ke www.lovesspn.my. Okey. Dan saya nak maklumkan sebenarnya 100 tetamu secara virtual pada hari ini ada kontes istimewa untuk anda dan kontes itu adalah pop-up Keluarga Talk. Caranya sepanjang live ni berlangsung nanti akan ada logo Keluarga Talk yang akan terpapar di skrin anda. Jadi tugas anda mudah je. Tapi kena fokuslah sebab apa? Kena kira berapa jumlah pop-up yang ada sehingga penghujung kita bersiaran pada hari ini. Jadi siapa cepat dan jawab secara tepat berapakah jumlah logo Keluarga Talk yang pop-up, anda akan memenangi makan. Wow, 2 orang di Hotel Marriott Putrajaya. Masya Allah. Jadi kena sentiasa fokus dan pastikan tak terlepas kira logo yang akan pop up sebentar lagi. Logo apa? Logo Keluarga Talk, insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan topik kita pada hari ini. Nak menabung asyik tak jadi. Apa punca dan apakah kaedah terbaik buat simpanan? Ibu bapa, beri fokus anda. Kita akan bersama-sama hari ini dengan tetamu istimewa kita, iaitu Tuan Haji Hushim bin Haji Saleh, merupakan konselor berdaftar, pakar motivasi, pengarah urusan Hushim Motivational dan kaunseling konsultasi. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam, Emma. Alhamdulillah sihat ya. Apa khabar? Sihat. Ceria sentiasa. Masya-Allah. Kita semangat ni nak ajar orang buat simpanan lebih awal ni. Insya-Allah. Kan kita nak menyesal di kemudian hari. Betul. Insya-Allah. Jadi saya nak bagi dulu sebagai satu mukadimah berkaitan dengan fenomena yang berlaku dekat di negara kita sendiri dan kebanyakannya kita tengok ada keluarga nampak berduit. Tapi diorang tak buat simpanan. Tapi ada pula jenis keluarga nampak macam sangat bersederhana ataupun nampak sangat berhati-hati dalam pembelanjaan. Tapi sebenarnya dia ada simpanan yang banyak. Jadi apa pandangan Tuan Haji tentang perbezaan dua keluarga ni? Okey, terima kasih Irma dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang hadir pada hari ini, insya-Allah topik ini saya percaya sangat-sangat dekat dengan kita sebenarnya sebagai ibu bapa. Dan kalau saya sendiri pun, saya pun dulu ada anak-anak juga dan sekarang ada cucu lah. Jadi memang salah satu soalan tadi ialah kadang-kadang kita tengok ada keluarga tu nampak dia macam kata orang tu berkemampuan, nampak mewah lah. Saya beri contoh lah, ada kereta besar, ada nampak kadang-kadang makan pun nampak hebat-hebat. Hari ni kita makan, kadang-kadang kita keluar dalam Facebook, tunjuk udang, ketam, dan juga kita kata ada orang ni nampak sekejap-kejap pergi melancong sana, melancong sini dan sebagainya kan, nampak macam mewah tau. Tapi bila kita kata, saya sebagai kaunselor, saya banyak buat kes-kes kan bila kata anak nak masuk universiti ke apa, tiba-tiba duit tak ada kan. Dia macam kata Irma tadilah, mungkin masa anak kita di tadika, mungkin sekolah rendah tu perbelanjaan tak banyak lagi.
Dia betul-betul nanti akan mencabar kita ni sebagai ibu bapa. Saya nak pesan semua lah ni. Bila anak nak masuk universiti? Ni habis SPM ni. Di Malaysia kita bila lepas SPM. Jadi duit simpanan ada ke tak ada? Terutama sekali untuk kita kata pendaftaran tadi. Jadi ada keluarga ni kadang nampak kereta besar dan sebagainya. Tapi itu semua sebab apa saya nak beritahu kat sini. Perbezaan dari segi kita kata personality dan lifestyle, gaya hidup seseorang tu. Ada orang dia suka kereta besar, dia ada kata orang tu pakaian mahal, beli mahal dan sebagainya. Tapi dalam duit, dalam kocek kosong. Simpanan lagi tak ada. Tapi ada orang ni kadang-kadang dia nampak pakai kereta kecil je. Biasa-biasa je. Tapi dia pandai menabung. Nampak tadi tu. Jadi dua keluarga yang berbeza kat sini. Jadi kita tengok kat sini. Ini kita kata kesedaran, kita kata pemikiran dan juga cara kita memandang ke depan tu. Terutama kalau dah ada anak seorang, anak dua. Yang bagus sekali kita macam SPM ni, bila lahir saja anak tu, kita dah mula dah. Daftar terus. Tak nak tunggu kata anak kita umur 15 tahun, form 3. Form 3, baru nak tu. Dah lambat sebenarnya. Jadi kalau boleh kita mana tadi tu, kita melabur atau menabung tu awal. Masa kecil lagi tau. Sebab kita tak tahu mungkin lahir setahun satu anak, 2, 3. Jadi kata orang tu kita nak menabung tu sangat penting kepada kita masa depan anak-anak kita. Kita tak tahu akan datang macam sekarang mungkin adalah pinjaman kita kata pelajaran dan juga mungkin kita ada kata orang tu berbagai-bagai beasiswa tapi akan datang kita tak tahu. Ingat tu saya nak pesan ni. Jadi kalau boleh ibu bapa kita ada kata orang tu keazaman tu. Mungkin kita nak pakai kereta, kita nak pakai apa. Tapi yang penting laburan tu ada, simpanan tu ada untuk anak-anak. Sebab kadang-kadang minta maaf lah ramai jumpa saya anak-anak lepas SPM dapat katakan 7A, 8A. Dia datang ambil ujian. Dengan saya kita ada ujian iaitu ujian career test. Bila ambil ujian budak ni kata Atuk saya punya ujian minat, dia panggil ujian minat tu. Ujian minat saya ialah saya nak jadi seorang doktor contoh. Tapi bila sampai kepada parent, tapi parent nampak bila datang tu pakai kereta besar-besar. Gaya, style, handbag, apa kan. Tapi biasa saya buat counselling, mula-mula saya bagi budak dulu masuk. Kemudian bila tanya budak tu, saya minat ni Atuk. Tapi saya dah mohon universiti tak dapat. Sebab sekarang persaingan sengit. You kena dapat straight A baru dapat scholarship. Kalau dapat 8A, 7A tapi minat doktor. Tapi kos untuk bidang perubatan, saya tak mahu sebut universiti lah. Di dalam lokal pun, kurang-kurang pun 400-500 ribu. Tapi bila panggil parent masuk, parent kata, berapa yuran tu Tuan Haji? Agak-agak dalam 400-500 ribu lah. Jadi parent pun terus cakap, minta maaf abang rasa abang pergi masuk kursus lain lah, tak payah ambil lah ni. Dan pada masa itu, anak ni akan terus berubah dia punya wajah dia. Menunjukkan kekecewaan. Alah, macam mana ni mama? Abang minat doktor. Mama selalu cakap dengan abang suruh belajar pandai-pandai jadi doktor. Mana ayah cakap, minta maaf abang, kita kalau dapat 400-500 ribu duit tak ada. Nampak tak? Sebab kita tidak ada simpanan. Sedangkan anak ni dah layak untuk buat perubatan. Dan saya banyak buat kes budak macam ni, akhirnya dia akan pergi kepada iaitu dia akan kecewa, dia akan berontak. Dan biasa minta maaf cakaplah ada juga yang pergi kursus ambil kursus lain dan dia akan menggagalkan diri dia. Ini cakap tu teranglah, saya kaunselor, saya promotional counselor, saya nak cakap ibu bapa semua. Jadi kalau kita ada duit tadi, okey, kalau anak kita kata okey, boleh. Duit ada. Nampak tu? Jadi cita anak tu boleh. Masa tu mungkin kalau kita nak jual, kalau kita katalah okey, nak jual kereta ke, nak jual apa, mungkin tak boleh menampung kos untuk kita nak membantu anak kita untuk belajar. Jadi simpanan ni sangat-sangat pentinglah kepada ibu bapa sekalian. Kita kalau boleh kita merancang. Walaupun nampak kita punya lifestyle, cara hidup kita tu nampak tak ada lah. Kata orang tu sangat-sangat kata orang tu nampak mewah dan sebagainya, tetapi kita ada duit simpanan. Orang tua selalu cakap tau, duit simpanan kadang tak nampak. Tapi kalau kereta nampak, betul. Memang betul lah, masyarakat akan memandang misalnya dari segi luaran. Kalau datang pakai kereta besar apa, mungkin orang, okey tuan pakai kereta kecil misalnya,
tutup pintu petanggal tu, siapa nak layan? Betul Ya. Tapi kalau buat kereta besar ke apa, kasut kilat jalan style, orang akan layan, manusia akan melihat kepada kebendaan. Tapi dalam akaun kosong. Tak. Jadi sini kita sebagai ibu bapa, apa perancangan kita untuk masa depan anak-anak kita? Sebab yang penting sekarang masa depan anak kita bila tu? Lagi 18 tahun akan datang. 20 tahun akan datang. Kadang-kadang kita tak nampak kat situ. Saya minta maaf lah kalau misalnya 30-40 tahun dulu lain. Kita ada misalnya pinjaman pelajaran banyak dulu. Masa zaman saya dulu. Minta satu beasiswa dapat 4. Saya dulu. Kerana peluang dia dulu berbanding dengan sekarang, peluang tu lebih tipis sekarang. Sekarang memang tipis. Sebab budak pandai ramai. Dapat 12A, 13A, 10A. Jadi yang dapat 8A pun mohon juga. Tapi dia persaingan, dia panggil meritokrasi kan. Jadi yang pandai ni, yang cemerlang ni mungkin dapat. Yang kata kurang cemerlang tak dapat. Tapi cerita ada. Betul. Masa depan dia sebenarnya cerah. Masa depan cerah. Tapi oleh kerana ibu bapa, minta maaf, saya selalu buat lah. Kadang-kadang saya tengok anak tu berubah tu wajah dia. Ya. Bila ayah kata, minta maaf tak mampu dia teruslah. Tak apalah, mama ambillah kursus apa-apa pun. Abang ikut je lah. Dah mula dah. Cara duduk pun dah berubah dah. Tak apalah. Apa-apa pun sajalah. Abang ikut je lah. Tak apalah. Kalau mak dia cakap banyak lagi kan. Tak apalah. Tak payah lagi lah. Okey, Atuk. Saya nak balik lah. Kecewa. Betul. Jadi sayanglah kita putuskan semangat dia tu kan. Ya. Jadi kat situ kita macam demotivate anak kita. Tapi kalau kita dah beringat. Sebab tu kita soal menyimpan ni kita beringat tau. Beringat masa muda. Walaupun simpanan tu mungkin 1 bulan RM50. RM60. Kan? Tetapi kalau kita simpan selalu, akhirnya dia akan terkumpul. Betul. Kalau anak kita sekarang baru lahir 2 bulan, kita simpan RM60. Sampai anak kita umur 18-19 tahun, mungkin dah banyak mana dah. Dah cukup lah untuk menampung pembelajaran dia kan. Ya, jadi itulah saya minta lah ibu bapa semua kalau boleh kita kalau boleh menyimpanlah dalam SSPN ni untuk masa depan anak-anak kita. Itu dia. Okey, insya-Allah. Masya-Allah, tu dia mukadimah yang cukup padat dan saya rasa sedikit memberi kesedaran kalau banyak lagi alhamdulillah. Jadi kita kena buanglah. Ada satu pepatah yang selalu kita dengar kan, biar apa-apa asal bergaya. Jadi tak dipakai dah benda tu nanti awak menyesal di kemudian hari nanti. Sebab apa? Kita kan jaga anak ni bukan hanya kita memastikan makan dia, pakai dia kan, keperluan permainan contohnya masa-masa kecil. Sekarang mainan budak pun mahal-mahal. Even pakaian kadang-kadang lebih mahal daripada baju dewasa. Okey, contoh macam tadi kata, walaupun kita nak simpan RM60 sebulan, bayangkan kalau kita keluar makan satu keluarga 4 orang, pasti cecah RM60 ke RM70 ataupun mungkin lebih kalau duduk di bandar di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang, pasti belanja kalau keluar makan kat luar je 100 lebih. Jadi apa kata kita ubah sikit gaya hidup tu kan, kita masak sendiri bersama dengan anak-anak, so kos tu boleh direndahkan. Jadi yang kos yang tadi kita belanja kat luar tu, kita buatkan simpanan anak. Mungkin rasa susah sikit sekarang, tapi kita tak akan menyesal di masa akan datang, betul tak? Jadi kita dah pada masa yang sama, saya rasa benda tu mendidik anak-anak kita daripada kecil, memberi kesedaran yang mana mereka tahu daripada kecil mereka tak boleh membazir. Contoh duit raya lah kan, kita duit raya kalau zaman saya dulu ada portion-portion nak beli game lah, portion-portion ada cita-cita nak beli something, jadi duit raya tu habis. Ni contoh paling mudah lah. Jadi sekarang ni kita cuba nak didik anak-anak kita dapat duit raya terus masuk dalam simpanan. Dan simpanan apa? Satu daripadanya, cadangannya adalah simpanan di SSPN. Betul tak? Jadi macam mana pandangan Tuan Haji sendiri? Kita nak mendidik anak-anak kita untuk ada sikap menabung. Adakah ibu bapa yang mulakan dulu, dan ataupun bagaimana cara kita nak menyampaikan anak tu seawal usia dia? Okey, sebenarnya kita kata lama-lama, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Kalau Emma cerita tadi, zaman Emma mungkin zaman saya dulu, biasa kalau simpan tu duit 10 sen, 5 sen dalam tabung, iaitu buluh-buluh. Zaman dulu tau. Jadi kalau pagi bangun nak pergi sekolah tu, kita goncang bunyi kadang-kadang rasa satu motivasi. Lepas tu kalau ayah bagi 20 sen, kita simpan 10 sen. Nampak tu. Dan ayah pun suruh simpan. Walaupun masa tu pendapatan ayah saya tak banyak, tapi dia suruh menyimpan duit. Nampak tu. Jadi saya nampak kat sini, anak-anak minat untuk menyimpan dan menabung ni mesti datang daripada ibu bapa. Mesti kita, sebenarnya ibu bapa ialah sebagai seorang pakar motivasi, sebagai kata pakar perancang kepada anak-anak. Jadi kalau boleh kita maknanya
Walaupun mungkinlah masa budak tu baby lagi, umur setahun, 2 tahun, dia tak faham dia tahu. Tapi mana mula menabung ialah daripada ibu bapa. Daripada ibu bapa dulu. Mana bila ibu bapa kena merancang, lahir saja anak, okey, abang rasa abang nak menabung anak ni. Kita duduk fikir masa depan. Jauh lagi tu. Mungkin 20 tahun akan datang, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Ada lagi ke masa tu beasiswa? Kita sendiri pun kita tak tahu. Kita tak tahu. Jangan nanti kalau anak kita bagus akademik dan sebagainya, mungkin akan datang. Tapi mungkin ada bayaran-bayaran tertentu yang perlu kita bayar. Okey? Untuk mencapai cita-cita anak-anak kita. Jadi ibu bapa kena, kata orang tu, merancang daripada awal. Ya, dan merancang ini kita perlu berbincang lah. Kalau kita suami isteri, kita berbincang suami isteri. Okey, nak melabur banyak mana, nak menabung banyak mana. Jadi itu semua suami isteri kena merancang. Dan masa kecil tu anak-anak tak faham lagi. Nampak tu Tapi masa mungkin anak kita 6-7 tahun tu, kita dah boleh bawa anak-anak kita dah. Kita pergi ke SSPN ke, kita bawa anak kita. Contoh kan. Kita bawa anak kita pergi sana. Ni dia. Anak akan tanya. Daddy apa ni? Tempat apa ni? Tempat apa ni? Kenapa tak ada ayam? Kenapa tak ada apa? Kenapa tak ada apa? Budak-budak biasalah. Tak ada. Kat sini sebenarnya tempat kita kata untuk menabung. Gini-gini kan. Lepas tu ada pamphlet kita tunjuk kat anak kita. Itu cara sebenarnya pendedahan yang sangat bagus. Minta maaf lah. Hari ni kita boleh misalnya, minta maaf banyak ibu bapa hari ni mendedahkan anak-anak dengan gadget di usia yang sangat-sangat kecil. Kenapa boleh? Budak-budak umur 2 tahun dah main gadget dah. Dah tengok canggih-canggih. Dah main handphone canggih-canggih kan. Kita kurang sekarang untuk bawa anak kita pergi kepada tempat-tempat yang kita kata untuk melabur tadi tu. Jadi anak kita telah set dia punya mind daripada zaman awal kanak-kanak lagi, iaitu untuk menabung dan juga menyimpan tau. Ada dah untuk menyimpan. Kalau boleh kita tanam dalam diri anak-anak. Sebab apa? Bukan apa. Nanti anak-anak kita dah dia berumah tangga, nanti akan datang. Dia akan menabung juga. Nampak tu? Saya cakap terang lah. Hari ni kenapa ramai kita tak menabung dan tak ada semangat nak menabung. Kita lebih bersemangat untuk kita kata, yalah, membeli kereta baru, membeli baju baru, shopping sana, shopping sini. Sebab apa? Itulah budaya kita. Budaya dalam masyarakat kita. Dan kenapa kita jarang juga berfikir untuk menabung dan sebagainya. Sebab itu jarang dibincangkan. Dan ramai masyarakat pun tak tahu. Minta maaf cakap tu terang. Masyarakat tak tahu. Masyarakat lebih tahu lagi pasal apa? Pasal kita kata soal misalnya isu-isu semasa, soal misalnya kata contoh misalnya pakaian berjenama apa, online shopping, apps apa benda. Budak umur 6 tahun pun dah tahu. Tapi kalau tanya dia, adik, apa itu pelaburan? Tak tahu. Tak tahu. Apa labur-labur ni tu? Apa ni? Tak tahu. Kan? Sebab tu kita sebagai ibu bapa, kita kena dedahkan. Macam saya ada cucu 15. Setiap bulan saya akan ada makan-makan. Apa saya buat ialah saya kumpul cucu saya semua, saya akan bercakap pasal ni. Saya cakap dengan mak bapak. Jadi budak-budak pun ada. Kita ada macam tazkirah sikit. Tazkirah tak semestinya cerita pasal misalnya pasal kita kata soal hukum hakam, pekah ke. Bukan. Soal ekonomi. Soal kita kata pelaburan. Anak kita, cucu kita umur 6 tahun, dia mereka kena tahu dah. Betul. Dapat duit raya simpan dia. Dan dia tahu simpanan tu banyak mana nak menyimpan lagi. Jadi kita kalau boleh kita memberi pendedahan di peringkat awal kepada anak-anak kita, dan kita sendiri pun ada, kata orang tu, semangat untuk menabung tu untuk jangka masa akan datang. Kita tak tahu lagi apa yang berlaku akan datang ni. Kalau tak ada duit, macam mana anak nak belajar? Kan berbagai-bagai bidang. Saya minta maaf lah, bukan saya jadi doktor, nak jadi engineer ke, nak jadi pilot ke, nak jadi chef ke, nak ambil kursus-kursus kemahiran, skill kau benda. Hari ni semua berbayar. Minta maaf cakap lah, semua berbayar hari ni tu. Dan nak mula perniagaan. Minta maaf kenapa ramai orang kita tak boleh mula perniagaan. Saya pun berniaga sebenarnya. Saya ada kedai runcit, saya ada apa semua. Kan? Nak mula perniagaan sebab apa? Kebanyakan orang kita tak ada modal. Ramai yang jumpa saya. Haji, saya nak buka juga kedai macam Haji ni. Berapa modal agak-agak? Saya beritahu lah modal macam ni, macam ni. Kalau nak buat loan, nak buat apa, banyak benar dia punya syarat. 30 muka surat. Macam-macam benda. Jaminan itulah, jaminan itu, jaminan nama-nama tak ada. Belum tentu lagi lulus. Ya. Tapi kalau kita ada simpanan dan sebagainya, kan, duit itulah
kita gunakan, dan mungkin duit itu juga kita boleh bukan saja untuk pelajaran, tapi duit simpanan juga boleh jadikan sebagai modal untuk permulaan perniagaan anak-anak kita. Betul. Nampak lebih jauh lagi lah. Tak rugilah kalau kita menabung, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi fokus ibu bapa kena lebih pada perkara yang untuk masa depan, bukan untuk masa sekarang saja. Contohnya macam kita sentuh pasal bab gadget tadi kan, saya suka. Sebab apa Tuan Haji, bab gadget ni bukan habis kat gadget tu saja. Mana kata setiap kali handphone model baru keluar, ada tab baru keluar, mesti nak beli. Anak-anak pun tahu benda ni, update je, keluar iklan kat TV dan sebagainya kan. Jadi selain daripada handphone sendiri, apps dalam phone tu, contohnya macam game. Setiap game yang diorang nak main tu perlukan bayaran, kan? Download kena bayar. Jadi saya rasa benda tu satu kerugian, walaupun ianya hobi ataupun hobi zaman sekarang, tapi kena berpada-pada, betul tak? Jadi kita kena bahagikan mungkin sikit portion untuk anak-anak. Jadi kita kena merancang, dan pastinya kalau yang terbaik, kalau pandai buat secara digital, buatlah. Kalau manual pun manual lah, macam saya masih manual lagi. Saya boleh buat mind mapping kat situ, okay, berapa persen untuk belanja anak, berapa persen untuk bercuti, berapa persen untuk makan luar contohnya, berapa persen untuk simpanan atau simpanan tu pun dibahagi-bahagi juga. Contohnya simpanan belanja rumah, simpanan anak-anak, simpanan diri sendiri, simpanan untuk medical contoh dia kan. So banyak sebenarnya simpanan ni, bukan hanya satu fokus dia. Macam tadi saya suka Tuan Haji sentuh, simpanan bukan untuk pelajaran saja, walaupun kita tahu pelajaran itu sangat penting, tapi di masa hadapan kita tak tahu apakah keadaan kita. Mungkin anak-anak jatuh sakit, mungkin kita sendiri akan jatuh sakit, na'udzubillah, tapi benda tu boleh berlaku kan. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Jadi belajarlah menabung daripada sekarang, jadikan satu amalan ataupun gaya hidup untuk kita, dan kita sebagai bapa menjadi contoh utama kepada anak-anak kan. Kadang-kadang bercakap ni susah nak sampai, tapi dari segi akhlak yang dibawa, perbuatan kita itu lebih mudah. Sebab tu kita selalu dengar action speak louder than words. Okey, saya nak pesan juga kepada penonton, follower kita pada hari ini, jangan lupa kalau ada soalan, tiba-tiba terasa macam ada pula benda penting lah saya nak bertanya kepada Haji, boleh je terus letakkan soalan anda di komen. Kalau ada masa, kita akan grab soalan tu untuk kita sampaikan dan bertanya kepada Tuan Haji, insya-Allah. Dan juga kepada tetamu VIP yang menonton dari ini, jangan lupa ya, jangan terlepas pandang logo-logo yang pop up di skrin, dan anda kena kira berapakah jumlah tu, dan siapa yang dapat kira paling tepat, anda akan dapat hadiah istimewa daripada Keluarga Talk. Okey, insya-Allah. Ingat ya, hari ini kita bersama-sama, tajuk khas ni memang dibawakan untuk beri peringatan kepada anda. Penting untuk kita merancang dan juga mengurus keuangan kita, masa depan kita, untuk anak-anak kita, pelajaran anak kita, sebab mereka mungkin bukan sahaja sama belajar, tapi mungkin juga mereka ada perancangan untuk membuat bisnes seperti macam Tuan Haji bagi tadi. Saya sangat menarik sebab apa, sekarang kita tengok pelajar terpaksa cari uang lebih, sambil belajar terpaksa juga bekerja. Jadi masa mereka tu dah terganggu untuk fokus pada pelajaran, mereka penat bekerja, tapi tak nak kena juga bekerja. Sebab apa? Perlukan kewangan yang lebih untuk menampung kehidupan sebagai seorang pelajar. Okay, jadi serang saja daripada sekarang, anda boleh terus register anak-anak anda, daftar bersama dengan SSPN. Daripada lahir aja serendah RM20, dan tiada komitmen bulanan. Kalau ada duit lebih, masukkan, insya-Allah. Yang penting simpan jaminan masa depan untuk anak-anak anda, insya-Allah. Okey, kita teruskan lagi, insya-Allah. Seterusnya kita nak berkongsi pengalaman Tuan Haji berkaitan dengan apa yang dihadapi oleh keluarga, masalah keuangan yang paling kritikal. Jadi sesuailah dengan pesanan kita pada hari ini yang dibawakan oleh SSPN dengan tajuk kita, nak menabung asyik tak jadi. Jadi apakah punca dan kaedah terbaik buat simpanan? Jangan jadi seperti cerita yang bakal Tuan Haji kongsikan bersama dengan penonton pada hari ini. Apa kisah yang paling kritikal dan rasanya macam kalau dengar tu memang betul-betul insaf lah, na'udzubillah, tak nak berlaku kat kita. Okey, baik. Sebenarnya dalam hidup ni kita kata bukan saja dari segi cemerlangan, dari segi kita kata IQ. Ada orang cemerlang IQ, pandai belajar. Walaupun mungkin kita kata anak kita ataupun siapa saja tu pelajaran pandai dan tercapai. Semua dapat A. Saya ada satu kes tau. Dia semua dapat A budak ni. Tapi bila kata nak pergi masuk universiti, kan ni, duit pendahuluan tu tak ada. Duit pendahuluan tu tak ada. Pendaftaran nak masuk universiti. Pendaftaran masuk universiti tak ada tau. Jadi kat sinilah berlaku yang kata orang tu, saya betul-betul tersentuh hati saya lah. Yang mana dia kata kalau tak ada juga, dia rasa hidup ni kosong. Kita kena faham lah dari segi kaunseling, kalau
Ada kalau kata orang klien kita ni sebut hidup ni kosong, maknanya dia tak mau hidup lagi dah. Sebab dia rasa macam cerita dia tak capai. Tengok kawan-kawan dia ada yang boleh kata tak pandai daripada dia pun boleh pergi. Dia tak boleh tahu. Jadi bila saya buat kaunseling dia dan juga ibu bapanya, bapa dia, dan saya kata takkan langsung tak ada duit simpanan. Nampak tu? Takkan langsung tak ada duit simpanan. Sampai anak ni nak bunuh diri ni. Jadi mak ayah dia kata memang kami tidak ada simpanan, tapi nampak daripada lifestyle, gaya dia tu, nampak orang berada. Sebab tu dia nak minta bantuan, dia malu. Nampak tu kan? Jadi saya kata, saya tanya dia, okey, gaji berapa, pendapatan berapa kamu kan? Jadi dia banyak habis kepada, kita kata, yelah selain daripada bayar rumah, kereta, makan, minum. Dan dia ni suka, keluarga yang suka kata orang tu, kalau hari Minggu je, pergilah mana-mana, suka berjalan tau. Jadi apa yang berlaku kat sini ialah anak dia kata kalau tak ada juga tak apalah, dia nak matilah kan. Masa tu saya berdua dengan dia, counselling individu dia. Kita ni ada counselling individu, ada family therapy. Round ketiga tu saya bawa family therapy kan. Jadi masa itulah mak tu cerita, ayah dia cerita, apa kata kakak ambillah kursus apa-apa sajalah. Nampak tu. Sebenarnya ada di Malaysia ni ada kursus-kursus yang kita kata boleh ambil tu bayar RM200 je pendahuluan tu. Saya tak bersebutlah mana-mana kan. Tapi yang ini kalau nak ambil memang pendahuluan tu tinggi. Jadi budak ni sampai nak bunuh diri. Cuba bayangkan. Jadi kita boleh bayangkan dia mana family duit simpanan tak ada. Saya macam soalan pertama tadi lah. Tapi gaya hidup, lifestyle kalau orang tengok, orang takkan percaya. Nampak tu? Tapi bila dalam keadaan macam itu, itu baru anak yang pertama. Belum lagi anak yang kedua, anak yang ketiga. Anak ramai kan? Jadi saya nampak kat sini kesan dari segi psikologi, tekan emosi tau kepada budak ni. Dan last sekali bila dah buat counselling ni, budak ni cakap apa? Tak apalah mama, ayah, kakak tak payah belajar lah. Kakak pergi kerja dulu. Lepas kerja nanti dah kumpul duit baru kakak belajar. Nampak? Kesian budak ni. Jadi kita tengok kat situ. Tapi saya NGO, jadi cubalah cari mana-mana duit dan sebagainya, kita cuba bantu dia. Tapi saya nak beritahu kat sini ceritanya ialah sampai hendak membunuh diri budak ni tahu. Saya nak beritahu. Itu satu kes. Kes yang kedua ni pula iaitu masalah kewangan ni menyebabkan juga menyebabkan kita kata boleh berlaku konflik antara rumah tangga. Bila di akhir-akhir nanti bila anak belajar apa, suami isteri akan bergaduh. Isteri akan cakap, dulu dah bang, dulu kita dah cakap suruh ni anak ni suruh masuk simpanan kau benda. Abang tak nak. Abang sibuk nak beli ni, tak boleh dengar. Pasal kadang-kadang kita suami isteri ni pun kita berbeza pendapat. Pendapat yang berbeza. Nampak tu? Pendapat yang berbeza, matlamat hidup yang berbeza, pemikiran yang berbeza, tahu? Cita rasa yang berbeza, lifestyle yang berbeza. Jadi kalau boleh, saya nak pesanlah kepada semua orang-orang muda-muda di luar sana, terutama orang muda-muda lah. Sebab kalau nak menyimpan ni mesti daripada muda-muda. Jangan macam saya ni umur 65 baru nak simpan. Betul orang umur 65 ni macam saya ni sebenarnya semua tu dah dibelanjakan sebenarnya. Untuk yang masuk belum tentu. Ni pengalaman saya sendiri kan. Yang penting umur macam saya ni kita kenapa kita nak tenang dah, emosi, jiwa kita dah tenang tau. Betul Sebab kita rasa tak bersalah pun. Saya ada anak 4. Saya rasa tak bersalah sebab anak saya semua duit-duit tadi tu saya dah seorang belajar ni, seorang belajar ni, seorang belajar ni. Lepas tu nak kahwin lagi. Kan? Bila nak kahwin duit simpanan kena ada. Betul. Ingat apa? Sekarang RM10,000. Bukan RM10,000. 100 jangan main. Tengoklah jemputan berapa ramai. Tapi kalau COVID ni bagus juga, tak ada jemputan, selamat. Betul Betul. Jadi eloklah COVID kahwin. Jadi selamat. Betul Tapi sebenarnya saya nak beritahu the reality, bila tak ada duit ni, dia boleh berkesan kepada hubungan suami isteri, hubungan dengan anak-anak. Okey, saya contoh. You anak pertama you tak melabur. Anak kedua tak melabur. Anak ketiga you baru sedar tau. Katakan sekarang baru dengar ceramah ni, aku nak melabur. Anak pertama tak, anak kedua tak. Dan anak pertama kedua ni akan inquiry nanti. Kenapa abang dengan adik dulu masa belajar, kenapa tak ni kan? Kenapa bila tiba giliran adik ada pula? Jadi kat sini pun kita kata kita kena merancang daripada awal bagaimana kita kata kita nak melabur dan kita nak supaya kita selalu
berfikir ke depan tau. Matlamat jangka masa pendek, matlamat jangka masa panjang untuk anak-anak kita. Betul. Sebab pelaburan ini sangat penting. Saya nak beritahu. Tolonglah di luar sana. Pelaburan sangat. Tak kira lah bulan-bulan sikit-sikit pun tak apa, RM30 pun tak apa. Mulakan dulu RM30 pun tak apa. Tengok gaji kita kan. Yeah. Kalau you all semua 26 tahun dah dapat anak, tapi melabur RM30 sebulan, RM20. Tak apa. Next year tambah lagi. Kemudian tambah lagi. Tak semesti terus-terus melabur tu RM100. Tak. Yeah. Kita sikit-sikit, tetapi istiqomah. Yeah. Konsisten. Selalu tu benda tu. Jadi lama-lama duit tu akan makin bertambah. Dan sampai satu ketika bila anak kita memerlukan, maka kita pada masa itu rasa sebagai ibu bapa dan sebagai tanggungjawab kita, amanah kita, Allah bagi amanah pada kita, bukan saja menjaga anak, mendidik anak dan juga memberi anak-anak kita berjaya dunia dan akhirat. Betul. Nampak tu? Anak ni kan anugerah, tanggungjawab kita. Ya, tanggungjawab kita, anugerah anak. Jadi kita ni melabur. Jadi saya mintalah supaya kalau ramai yang mendengar kat sini dan buat, insya-Allah tuan-tuan dan puan akan berjaya mencorakkan masa depan anak yang kata orang tu cemerlang dunia dan akhirat, insya-Allah, dan berjaya dan mencapai cita-cita yang diceritakan oleh anak itu, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi ingat simpan. Jaminan masa depan ada. Jangan dah fikir dah ni sesuai dengan tajuk kita ni. Niat tu dah ada nak menabung tapi asyik tak jadi je. Benda ni memang berlaku pun. Bila hujung-hujung bulan sebelum nak dapat gaji tu dah kosong dah ni. Tinggal berapa ringgit je, berpuluh ringgit je ni. Ya Allah, macam mana nak habiskan lagi seminggu sebelum dapat gaji ni. Masa tu dah pasang niat dah nak menabung lah. Tapi masuk je gaji paling awal berapa? 25 hari bulan ataupun 27 hari bulan. Habis semua. Lepas tu iklan pula masuk, Shopee ke apa ke semua. Ya Allah, tergoda je kan. Mesti nak shoppingnya. Okey, tadi kenalah kuat, tanam semangat, niat tu, fikirkan anak-anak punya masa depan kan, sebab kita tak nak berlaku macam keadaan sekarang ni. Bila tekanan keadaan kita tengok yang di luar sana, kalau yang viral, yang trending kat luar sana tu kan, kita sedih lihat ada yang dah berumur, contoh dia macam 60 lebih, 70 tahun tapi masih bekerja. Kadang kita tengok yang menjaja dekat tepi-tepi jalan tu bukannya mereka asalnya memang peniaga atau penjaja, tapi sebabkan terpaksa nak mencari rezeki untuk anak-anak yang mungkin yang kahwin lewat, anaknya masih kecil, nak tak nak di pejabat dah pergi kerja, dah pencen, tapi nak mencari rezeki di usia yang dah lanjut, dah kurang kederat tapi terpaksa juga bekerja, tak ada pilihan. Ataupun kes-kes yang berlaku sekarang, jenayah. Yeah. Adakah antara sebab kita tak menyimpan bila masa dah tiba tu, dah sampai ke masa ke depan yang mana kita perlukan keuangan, kita dalam keadaan terdesak, kita boleh terjebak dengan jenayah? Ya, sebenarnya kalau duit ni bila tak ada, manusia boleh berubah dari segi kita kata ialah iman boleh tergugat. Iman boleh tergugat. Kata orang tu, minta maaf lah kalau misalnya seseorang tu dia kerja, kalau ada duit perlu dan sebagainya, anak nak sambung belajar, duit tak ada. Ada pula nak bagi rasuah kat dia ambil lah. Ni cakap tu terang je lah. Betul. Kalau sebelum ni tak sanggup, iman kuat, tapi bila masa tu nak belajar RM100,000. Sedangkan pekerjaan dia tu boleh, kata orang tu, terdedah dengan rasuah, dengan pecah amanah dan sebagainya. Maka ini boleh berlaku. Sebab you tak ada duit simpanan. Minta maaf lah, kalau kita ada duit, kita akan fikir 100 kali tu nak ambil benda tu. Kita ada duit, buat apa aku nak ambil? Padahal anak aku nak sambung belajar pula tu. Nanti anak aku ada degree, nanti aku guna duit haram ni. Betul? Tapi kalau tak ada, jalan je lah. Kan? Jadi ini semua boleh berlaku macam-macam perkara dan boleh juga berlaku jenayah lain. Itu kita cerita yang bekerja, yang tak kerja pula. Saya tertarik tadi bila Irma cerita bagaimana tua-tua macam saya ni kan. Kita tengok di berjalan, kesian tau. Masih berniaga, masih apa. Dan saya pun banyak buat NGO. Kadang jumpa saya, Haji, saya nak beras, saya nak susu lah, tua-tua. Saya kata, kenapa? Bang, kenapa? Duit simpanan saya tinggal 2 hari saja. Ini yang saya sedih. Sebab saya sebaya dengan saya. Betul? Dia kata, bang, mana? Itulah saya dulu tak beringat. Pandai bercakap tu. Saya tak beringat. Itulah dia. Nak macam mana sekarang. Anak yang kecil tu baru tingkatan 1. Sekolah lagi. Macam ni. Biasa adalah yang dah kahwin umur dah lanjut tau. Ya, kan, ada anak kecil lagi. Tak lepas. Jadi bila duit tak ada dan sebagainya, maka kita tengok sekarang ramai berniaga tepi-tepi jalan dan sebagainya itu. Bukan apa. Untuk jual jagung lah, jual apa dan sebagainya. Tak salah sebenarnya. Tetapi oleh kerana duit simpanan tu tak ada tau.
duit simpanan tak ada. Boleh katakan sekarang ni ramai orang duit simpanan tak ada sebab kita tak menabung. Ni nak cakap tu terang lah. Kalau boleh saya ingatkanlah, terutama yang muda-muda ni, menabunglah. Tolonglah saya pesan. Sebab apa? Mungkin saya sebagai kaunselor, saya banyak sangat kes. Jadi saya bercakap benda yang benar. Walaupun orang tak suka. Orang tak suka sebenarnya apa saya cakap. Tapi saya cakap tu terang sebab kalau tuan-tuan duduk dekat saya ni, kaunselor ni kan, mari kes-kes tu yang tak disangka-sangka lah. Kadang-kadang kan. Terutama kalau pasal duit ni kan. Betul. Minta maaf lah. Sanggup bercerai-berai pasal duit. Tak? Dah abang macam ni, macam mana nak buat benda lagi. Duit tak ada. Kita nak hidup macam mana? Cerai. Waktu. Kadang di usia warga emas pun bercerai. Tak sedih ke? Kan? Habis saya tanya, puan kenapa tak mau duduk lagi dengan abang ni? Alah, duduk buat apa? 1 sen pun tak ada. Orang perempuan sekarang, mulut laser. Terus terang. Terus terang, power. Walaupun gigi depan dah tak ada. Tapi bercakap, ceraikan saya. Duit tak ada. Buat apa? Bila duit. Nampak tu. Kita bukan kata orang perempuan semua mata duitan. Sebab apa? Kadang-kadang tak beringat masa berada. Ingat tu pesanan orang tua-tua, masa berada, naklah kata orang tu kita beringat dan menyimpan selalu untuk masa depan kita yang kita tak tahu lagi apa berlaku. Macam kata Elma adalah, kadang kita sakit, kadang-kadang kita kata orang tu perlukan kata orang tu duit tu untuk perubatan, untuk pembelajaran anak-anak, untuk kesihatan dan berbagai-bagai lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Banyak kes sebenarnya. Kalau kita tahu, kita selalu tengok di media sosial kan, yang trending sekarang, contoh yang paling menyayat hati bila ibu macam saya ni tengok ada kes-kes keluarga yang mana ibu bapa terpaksa bekerja keras. Sebab apa, kadang kes yang berlaku ni kan, waktu pandemik ni banyak dibuang kerja. Jadi terpaksa kerja-kerja yang kerja-kerja kampung contohnya yang tak dapat menampung anak yang ramai. Ibu terpaksa duduk di rumah sebab tak boleh nak ambil pembantu dan tak dapat menyediakan makanan asas dekat rumah sehingga kan anak terpaksa minum susu manis. Betul? Instead of dapat susu bayi yang sihat untuk anak, tapi terpaksa bagi juga susu tapi susu manis. Jadi apakah khasiat yang untuk anak itu membesar? Jadi sayu sangat tengok. Kalau kita nak bantu, memang kalau boleh kita nak bantu semua. Tapi apakah kedrat kita seorang individu, contohnya macam Tuan Haji sini nak bantu berapa ribu kalau kita sebut. Mesti ramai kan, dalam sebulan tu berapa orang yang akan datang hadir menceritakan setiap masalah yang dihadapi. Mana kita mampu, kita akan bantu. Tapi yang di luar kemampuan kita, siapakah yang akan bantu mereka? Jadi balik pada diri kita sendiri, jangan jadi perkara sebegitu dan kita tak maulah kita dalam keadaan yang keperitan dan kepayahan bila kita dah berumur nanti kan. Jadi elakkan. Jadi sekarang ni kita dah kongsikan topik hari ini, beri kesedaran pada anda, dan ada pula peluang dan juga platform yang terbaik untuk anda, iaitu di SSPN, yang mana anda boleh berdaftar serendah RM20 sahaja dan tiada komitmen. Ada duit lebih, masukkan. Dan setiap tahun insya-Allah anda boleh update akaun anda, dan akaun itu juga adalah untuk anak-anak anda. Pada masa yang sama untuk diri anda sendiri juga, insya-Allah. Itu dia beberapa kisah yang tadi dikongsikan oleh Tuan Haji. Kita harap sedikit sebanyak apa yang dikongsikan memberi kesedaran yang besar buat kita, dan pastinya kita akan mula bertindak selepas ini. Jangan sekadar sedar tapi tak bertindak. Okey, bertindaklah sebaik-baiknya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang yang tersayang, untuk anak-anak kita, jaminan masa depan insya-Allah. Okey, kita ada satu komen yang saya rasa cukup menarik untuk kita ambil komen ini dan kongsikan bersama dengan anda insya-Allah. Dia tanyakan apakah antara tips untuk mendidik hati supaya kita betul-betul sentiasa ada kesedaran untuk sentiasa menabung dan kekal istiqomah, serta adakah doa-doa yang khusus untuk kita memberi kesedaran pada diri kita supaya sentiasa menyimpan dan menabung. Okey, baik. Sebenarnya dalam Quran sendiri pun banyak Allah menceritakan tentang menabung, menyimpan dan mengingat. Dan kalau kita lihat sendiri macam mana kisah Nabi Yusuf sendiri bila dia jadi Menteri Kewangan Mesir, memegang Mesir, mana ada 7 tahun akan datang ke kata tu subur dan 7 tahun kemarau. Itu sebenarnya falsafah. Mana kita dalam hidup ni kita kena berjimat cermat, dan juga kata orang tu kena beringat-ingatlah untuk masa-masa yang akan datang. Bukan maknanya kita menabung itu dengan wang yang banyak. Tapi macam saya tertarik tadi lah, kalau RM20 tu saya percaya insya-Allah ramai orang mampulah kalau RM20 kan RM20 mana kita nak menabung tu, saya rasa ramai yang mampu.
RM20. Mungkin kita pejam mata lah untuk tu. Yang penting kat sini ialah bagaimana nak mengurus kewangan tu. Perbelanjaan rumah berapa, bil elektrik berapa, bil air berapa, kereta berapa. Lepas tu untuk kita kata sedikit, kita kata untuk kita beriadah berapa, untuk berhibur berapa. Nampak tu? Lepas tu menyimpan berapa. Biasanya kita ni yang lain semua ada, tapi yang menyimpan tu tak ada. Tapi kadang-kadang tu ramai jumpa saya juga apa, mula-mula tu memang nak menyimpan. Tapi bila sampai tu, tak apalah, biarlah. Kita suka menangguh tau, suka tangguh-tangguh. Kalau bab simpanan ni kita suka tangguh. Tak apalah, bulan ni biarlah, tak apalah, bulan depan. Ada yang jumpa saya baru ni cakap apa, saya tangguh-tangguh dah 20 tahun ni. 20 tahun. 20 tahun nanti. 20 tahun tangguh. Ni betul ni, kisah benar lah. Tak pelah tu sampai 20 tahun. Sampai 20 tahun. Dan masing-masing suami isteri tu sengih. Bab anak dah 20 tahun. Nampak tu? Dia kata kalau dululah kami menabung dan sebagainya, sudah pasti duit itu banyak walaupun RM10 sebulan kan. Tapi tak ada, dia kata. Sebab apa? Itu sebab tu kat sini kita perlu ada disiplin kendiri, perlu ada istiqamah ya, dan juga perlu ada usaha dan sebagainya. Dan yang penting juga sini kita kata orang tu sebagai seorang Islam, kita kena berdoa lah dengan Allah. Kita dah usaha. Yang penting doa aja tak cukup. Dalam Quran pun banyak tu. Allah kata berdoa saja tak cukup, tapi kena berusaha. Doa saya tak, oh ya Allah Tuhanku, murahlah rezeki aku, berilah aku. Tapi duduk diam, tidur atas katil. Tak boleh. Dia kena kata orang tu pelik bila kita tiba duit jatuh tak ada, minta maaf cakap lah. Kita bila doa, lepas tu kita keluar rumah, kita usahalah, carilah. Kalau di Malaysia ni saya percaya sebuah negara yang maju. Kalau tidak macam mana orang asing datang ramai ke Malaysia. Kan, saya pun buat kaunseling juga. Orang-orang Bangla, orang Nepal, orang apa. Dia orang lagi kaya daripada kita. Jangan cerita. Sebab saya berniaga kan. Lalah dia pula toke. Itu. Betul. Hari ni yang toke dia orang. Bukan kita. Sebab dia buka kedai pukul berapa? Saya tanya pukul berapa kau buka ni? Pukul 5 pagi. Kita buka pukul 9. Kau tutup pukul berapa? Pukul 12 malam. Apa pasal tutup pukul 12? Masa ni orang balik kerja kilang. Dia lapar, dia mau makan. Betul juga. Apa pasal kau buka pukul 5? Pukul 5 dia mau naik bas, mau pergi kerja kilang, dia mau beli air, mau beli rokok semua. Nampak tak? Jadi kat sini usaha, kesungguhan sebenarnya boleh mengubah nasib kita. Sebenarnya, tapi kalau kita malas, berkira, tak apalah. Minta maaf, kita ni mungkin rakyat Malaysia, kita rasa kita berada di zon selesa tau. Zon selesa. Relax, tak apa. Kita orang Malaysia, kalau tak ada apa-apa pun bantuan ada. Nampak tu. Kerajaan pun rajin beri bantuan. Kejap-kejap bagi kan. Jadi ada orang kadang-kadang memang tak lain, tak apa. So, malas nak berusaha dan sebagainya. Dan begitu juga dari segi penabungan ni. Mungkin ada yang berfikir, tak apa, kita tak menabung pun tak apa. Nanti akan datang, kerajaan akan bagi beasiswa. Kerajaan akan bagi tu, bagi ni kan. Saya dulu pensyarah universiti kan. Saya boleh cerita benda ni. Tapi kita berbeza dulu, 20 tahun dulu dengan sekarang berbeza. Jadi sebab itu, tolonglah kepada semua, terutama yang muda-muda. Menabung dah. Walaupun RM20 ke, RM30 sebulan ke, tak semesti banyak. Tapi orang kata istiqamah tu. Perkataan istiqamah ni maknanya iaitu kita kata kita konsisten. Dalam bahasa Inggeris panggil konsisten. Islam kata istiqamah. Maknanya setiap bulan RM20. RM20. Lama-lama dia jadi banyak lah. Kan? Dan sampai itu, kita minta doa pada Allah. Kita solat 5 waktu, doa. Supaya murah rezeki. Kita doa malam, buat tahajud, doa. Betul banyaklah usaha kita. InsyaAllah Allah tu maha kaya. Nampak tu? Maha pemurah. Dalam Quran ada tu, dalam surah Asy-Syafa'at. Allah kata apa? Manusia memerlukan Allah. Pohon kepada Allah. Nampak tu? Ada ayat tu. Allah tu maha kaya. Allah maha kaya raya. Kita jangan sombong je. Jangan sombong. Mohon. Saya mohon lagi sampai sekarang. Walaupun dah ada semua-semua, mohon lagi tu. Sebab kalau duit banyak nanti kita boleh bantu orang lain. Kan? Nampak tu? Jadi lain-lain contoh doa yang boleh. Doa murah rezeki lah ni. Doa mana? Doa murah rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni bima anzalta ilata min khairin fakhir. Maknanya apa tu? Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau berikan. Surah Al-Qasas ayat 28.
Nampak tu dalam Quran ada doa-doa ni. Nampak kita minta doa dengan Allah supaya apa? Supaya Tuhan sempurnakan hajat kita. Dan mungkin kita boleh tambah sendiri juga itu, ya Allah Tuhan, aku nak simpan duit ni untuk supaya masa depan anak aku belajar, contoh. Bagilah, sebab Allah ni Maha mendengar, Maha pemurah, Maha pemberi. Kita mintalah, percayalah. Kan Tapi nak minta tu mestilah lepas solat. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Ni tips ni, okey, jangan tinggal solat. Bagaimana kalau kita memohon dengan Allah tapi kita tak solat kan? Macam mana Allah nak kenal kita, nak tahu kita. Tapi kalau lepas solat tu, nak solat tu pula, misalnya kita buat solat tengah-tengah malam, buat tahajud. Saya sebagai pakar motivasi, saya nak beritahu lah, saya belajar semua barat. Saya kaunselor dah 40 tahun, macam-macam kes saya buat kan. Motivasi paling hebat sekali dalam dunia ialah solat tahajud. Tahajud, that is very powerful, orang tak tahu. Sebab tu dalam Quran Allah ulang banyak kali dalam surah apa? Surah Al-Muzammil, surah Al-Mudassir. Wahai orang berselimut, bangunlah, dirikanlah solat tahajud. Sesungguhnya tahajud menguatkan jiwa kamu. Memohon bangun malam. Tapi kita esok, kita usahalah cari duit. Kan? Bangun pagi-pagi, lepas tu pergi berniaga, beli apa. Niat kita apa? Aku nak simpan duit untuk anak-anak aku. InsyaAllah Allah pemudahkan. Kepada tuan-tuan dan puan, anak-anak saya di luar sana yang dengar ni semua, kalau boleh kita tadi menyimpanlah, menabunglah untuk anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, masa depan untuk pelajaran anak-anak kita. Sebab apa saya nak beritahu? Dalam hidup ni pelajaran nombor satu. Ilmu nombor satu. Orang yang berjaya ialah orang yang berpelajaran, orang yang berilmu. Dan kita jangan lupa juga akhirnya kita berdoa kepada Allah. Itu yang penting lah. Itu sih. InsyaAllah. Ya, saya suka tu. Saya pun selalu dengar ceramah-ceramah kat luar. Ini pun Tuan Haji sebut, nak berjaya dunia kena ada ilmu. Nak berjaya akhirat kena ada ilmu. Nak berjaya dua-dua. Semua orang tanam cita-cita macam tu kan. Nak berjaya dunia akhirat. Jadi kena ada ilmu. Macam mana nak ada ilmu? Kenalah menyimpan juga. Sebab apa? Ilmu tu bukan sekadar boleh dapat percuma je zaman sekarang ni. Ada ilmu yang percuma. Alhamdulillah. Tapi kalau nak meneruskan pelajaran ke peringkat lebih maju di hadapan, orang kata nak masuk universiti, kalau tak ada tempat di tempat yang saya nak mencelah sikit. Boleh. Okey, saya nak mencelah. Ayat motivasi penting tau. Okey. Anak-anak semula jadi dan boleh dijadikan. Okey. Anak-anak semula jadi dan boleh dijadikan. Macam mana anak semula jadi? Sebab kalau anak tu dah pandai ke apa, dia boleh ambil kursus-kursus. Tapi kalau anak kita kurang pandai, kita kena jadikan. Boleh jadi. Anak saya banyak saya jadikan. Dengan ada duit. Contoh anak saya ni kata orang tu kata lawyer kan dia nak ambil lawyer syariah pula. Okey ayah kena bayar sekian. Berapa kos dia kalau sambung belajar ni kan? Okey boleh. Tapi kita bayar sendirilah. Lepas tu anak kita pergi kursus lagi. Lagi belajar luar negara pula ni. Berapa kos ni Kita mana boleh dijadikan sebenarnya. Satu lagi kalau boleh jadikan apa tu? Sekarang ni ramai anak-anak yang lemah matematik dan maths. Tapi kalau anak kita pergi hantar tuition, one-to-one tuition. Extra kan? Tak mahal lah. Kalau kat Kelang tempat saya tu RM800 one subject. Tapi confirm dapat A. Nampak tu. Takkan kita tak nak invest, betul tak? Jadi itu kalau ada duit. Ada duit boleh dijadikan. Duit ialah satu pelaburan untuk masa depan anak-anak kita. Tapi bagi orang yang tak ada duit, nak hantar tuition tak ada apa tu, anak duduk dalam kelas tu maths dapat 100/100. Sebab 40 orang tak faham. Ini saya cakap tu terang. Lebih fokus. Kalau ada duit, you boleh jadikan. Boleh jadikan. Kebetulan anak pergi ambil kursus misalnya chef masak-masak pula. Kita boleh pula tu dengan ada duit tu kita boleh beli macam-macam perkara untuk anak kita jadi seorang chef yang berjaya. Betul. Kita boleh jadikan, boleh bentuk. Minta maaf Harimah kan macam puan juga kan. Macam mana nampak Arin datang cantik dan sebagainya. Sebab tudung berlapik-lapik betul. Cuba pakai tudung biasa-biasa. Tengok macam dia tudung satu je. Tak sama. Ni tudung lain. Nampak tu. Nampak? Cara mana tadi tu boleh dijadikan, betul? Boleh dijadikan. Bila ada duit, betul Bila ada duit, kalau tak ada duit. InsyaAllah, amin. Bila tak ada duit, tak ada duit, pakailah apa yang ada. Sebenarnya saya nak beritahu kat sini, minta maaf pada anak-anak semua, tolonglah. Pelaburan ni sangat penting sebenarnya untuk masa depan. Itu saya rasa kata orang tu pesanan saya lah, yang sangat-sangat saya pesan pada siapa saja. Bukan saja pada anak-anak saya, pada semua orang yang datang jumpa saya cakap menabunglah.
simpanlah Ya, betul. duit itu untuk masa depan. Betul. Itu saja. Simpan. SSPN dah bagi tahu dah simpan ni jaminan masa depan anda, insya-Allah. Sebab itulah antara pilihan terbaik. Kan kita tahu kan, saya dah inform kepada mereka tadi, Tuan Haji pun dah dengar, pastinya serendah-rendah RM20 saja sebulan, dan nanti ada komitmen untuk anda, insya-Allah. Dan pastinya besok kalau kata nak masuk IPTA ke IPTS ke, ada pinjaman BTN yang lebih mudah untuk dapatkan pinjaman tu untuk anak-anak anda melanjutkan pelajaran di IPT mana-mana. Kan tak semua orang dapat IPTA, mungkin rezeki tu ke IPTS kan. IPTS pun ada juga limitation dia, tapi kalau kata rezeki tu terdapat juga, jadi dah ada wang simpanan dan jaminan untuk anak masa depan kita. Dan satu lagi kelebihan yang saya sebut daripada awal tadi, dan kita dapat pelepasan cukai sehingga RM8,000 setahun. Banyak tau RM8,000 tu. Silap kita dah boleh orang kata wave je terus kan. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa pilihan terbaik anda adalah SSPN, insya-Allah. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, kalau tak rasa macam tak cukup lah info Irman ni sebut, anda boleh terus lari ke www.lovesspn.my, insya-Allah. Jadi pastinya hari ini kita dapat saya dapat rasa manfaat ilmu yang diturunkan oleh Tuan Haji pada hari ini. Pengalaman beliau subhanallah sepanjang dalam bidang kaunseling dah 65 tahun 40 tahun dalam bidang kaunseling. Umur tahun ni umur 65. Okey, 40 tahun dah. 40 tahun dalam bidang kaunseling. Okey. Insya-Allah Macam-macam dah berhadapan dengan masalah, dan kita pasti apa yang diberi nasihat itu perlu diambil kira dan boleh dipakai dalam kehidupan kita untuk masa hadapan, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Tuan Haji Hushim yang meluangkan masa pada hari ini, dan juga penaja kita pada hari ini SSPN, dan juga lokasi kita pada hari ini iaitu Hotel Marriott Putrajaya. Alhamdulillah selesai pinjam kita pada hari ini. Kita doakan yang terbaik buat diri kita. Tuan Haji doakan kami yang menonton pada hari ini ya. Doakan semua, insya-Allah. Dan kita pun nak umumkan juga yang kontes pada hari ini dah tamat. Jadi apa bilangan yang anda dapat, kira top up pop up logo Keluarga Talk tadi, sila senaraikan dan harap-harap ada rezeki untuk menang. Okay, insya-Allah. Terima kasih lagi kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini. Insya-Allah jumpa lagi dalam Keluarga Talk yang akan datang.